Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berkah rahmat dan nikmat-Nya masih lagi kita dapat bersama di majlis ilmu dan membaca kitab karangan Tuan Guru Haji Syahri Yusof Cewok Kelantan. Selawat dan salam kepada Muhammad Rasulullah seluruh sekian alam. Tidak lupa juga kepada guru-guru terdahulu dan juga kepada guru-guru yang masih bersama kita, membimbing kita dalam ilmu hakikat ma'rifah. Tidak lupa juga terima kasih kita juga kepada kedua bapa yang telah melahirkan kita ke dunia ini. Di dalam karangan Tuan Guru Haji Syahri, di dalam kitab Rahsia Solat, Isbalik Solat Jilid 1 di bab 43 yang tertulis berbunyi, petua untuk khusyuk dalam solat. Petua untuk khusyuk dalam bersolat. Jadi tulisannya, untuk mendatangkan khusyuk di dalam bersolat, langkah pertama dan pendekatan pertama yang harus kita lalui adalah memisahkan antara hak jajahan takluk Allah dan mana satu hak jajahan takluk kita. Selagi kita tidak dapat pisahkan antara jajahan Allah dengan jajahan kita, lagi itulah kita tidak khusyuk dalam solat. Tujuan bersolat adalah untuk sampai kepada tahap khusyuk ataupun tahap ingat kepada Allah. Jika solat tanpa ingat kepada Allah, apakah makna dan apakah arti bersolat? Untuk khusyuk dalam bersolat, hendaklah ingat kepada Allah. Petua atau kaedah untuk ingat kepada Allah, hendaklah kita lupa kepada makhluk. Kita tidak boleh ingat kepada Allah dalam masa yang sama kita ingat kepada makhluk. Kalau kita ingat kepada makhluk, pastinya ingat kepada Allah akan terkubur sebaliknya. Di bila mana kita ingat kepada Allah, pastinya ingatan kepada makhluk akan terbuang. Untuk itu, kita harus tahu mana sempadan Allah dan mana sempadan makhluk. Setelah kita tahu mana satu sempadan antaranya, barulah kita boleh benar-benar ingat kepada Allah ataupun di dalam solat dan di luar solat. Tahu mana hak kita makhluk dan tahulah mana hak Allah Ta'ala. Begitulah tulisannya di tajuk petua untuk khusyuk di dalam solat. Jadi dapatlah jika kita mengambil sedikit kesimpulan atau pengajaran daripada kehendak ayat, di mana untuk kita mendapatkan khusyuk, hendaklah kita mengetahui di mana sempadan ataupun jajahan Allah di antara sempadan dan jajahan kita. Kerana jika di dalam suatu masa, satu ketika kita memikirkan sempadan Allah ataupun jajahan Allah, mana mungkin kita akan terfikir akan jajahan makhluk. Begitu juga jika kita memikirkan jajahan makhluk, maka terlupalah kita ataupun lintas kita tentang jajahan Allah. Jadi di sini setiap perbuatan baik di dalam solat ataupun di luar solat, mestilah kita mengetahui yang dikatakan jajahan takluk Allah ataupun sempadan Allah atau di antara jajahan takluk makhluk dengan sempadan makhluk. Kerana inilah peraturan ataupun garis panduan untuk kita dapat yang dikatakan khusyuk di dalam bersolat. Kerana tujuan khusyuk itu adalah untuk ingat kepada Allah. Tidak mungkin kita ingat dua perkara di dalam satu masa. Begitu sikit hendaknya ayat atau sikit kefahaman yang dapat kita ambil dari tajuk di atas dan disudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkah rahman-Nya masih lagi kita dapat bersama di majlis ilmu atau membacakan sirah kitab Tuan Guru Haji Syahri. Salawat dan salam kepada Muhammad Rasulullah. Terima kasih kepada guru-guru dan juga guru-guru yang terdahulu, dan juga terima kasih kepada kedua ibu bapa kita. Di sini di dalam bab 44, muka surat 184 di dalam kitab Rahsia Solat, di sebalik solat, jilid 1, karangan Tuan Guru Haji Syahri. Bab menceritakan manakah jajahan takluk Allah dan manakah jajahan takluk makhluk di dalam bersolat. Di manakah jajahan takluk Allah dan manakah jajahan takluk makhluk di dalam bersolat. Tulisannya, jajahan takluk Allah Ta'ala itu adalah seperti sifat wujud, hidup, melihat, mendengar, berkata-kata, berilmu, bernyawa, bernapas, bergerak, kaya, kuat, gagah, kuasa, pandai, cerdik, tinggi, besar dan sebagainya. Manakala tanah jajahan takluk kita makhluk adalah seperti tidak wujud, mati, tidak bernyawa, tidak bernapas, buta, pekak, tuli, lemah, tidak berdaya upaya, bodoh, dungu, gila, tolol, rendah, kecil, miskin, fakir, tidak boleh berdiri, tidak boleh bersolat ataupun tidak berdaya upaya dan tidak boleh berzikir ataupun bisu dan tidak sioman ataupun bodoh. Inilah yang dikatakan wilayah atau jajahan takluk Allah Ta'ala, dan itulah yang dikatakan tanah jajahan takluk kita. Saya paparkan tajuk ini adalah bertujuan untuk menyedarkan diri para pembaca yang beriman sekalian supaya tahu hak masing-masing. Jangan sekali-kali kita masuk tanah jajahan orang lain, apalagi jajahan Allah Ta'ala. Kita tahu sempadan kita adalah tidak berdaya upaya untuk bersolat. Maka yang bersolat itu bukan kita sesungguhnya. Yang bersolat itu adalah kudrat dan iradat Allah. Pun bukan kaki kita yang berdiri solat, melainkan digerakkan oleh kudrat Allah. Setelah kita tahu yang bersolat itu bukan kita, jadi dengan sendirinya ingatan kita kepada Allah tanpa bercampur dengan kudrat kita dan tanpa bercampur dengan upaya kita, pun kita tidak berdaya upaya. Setelah kita tidak berdaya upaya, maka siapakah yang berdaya upaya? Melainkan Allah lah segalanya tanpa sedikit pun campur dengan keupayaan kita. Disitulah nanti hati kita akan ingat hanya kepada Allah tanpa bercampur ingat kepada makhluk. Jajahan takluk Allah Ta'ala itu pada sifat wujud. Setelah Allah bersifat wujud, maka kita makhluk yang mendirikan solat itu pasti bersifat tidak wujud. Jika kita bersifat tidak wujud, maka solat yang kita kerjakan itu bukan keupayaan kita. Setelah kita tahu yang ianya bukan dari keupayaan kita, maka kita tidak lagi ingat untuk mendapat balasan juga dan tidak ingat lagi untuk mendapatkan ganjaran pahala. Sebab solat yang kita dirikan itu bukan kudrat kita. Jika kita yang mendirikan solat, pasti kita akan ingat untuk mendapatkan balasan atau ganjaran pahala ataupun surga. Untuk mendalami perihal berkenaan had sempadan antara Allah dengan makhluk, lihatlah semula sifat 20 satu persatu dengan teliti.
Jangan takluk Allah adalah kudrat ataupun berkuasa, iaitu hanya Allah. Manakala kita bersifat lemah ataupun yang bersifat lemah, mana mungkin boleh mengerjakan solat. Jangan takluk Allah adalah hayat, pun hanya Allah yang hidup. Manakala kita bersifat mati ataupun yang bersifat mati, mana mungkin boleh berdiri solat. Jangan takluk Allah adalah basar ataupun hanya Allah yang melihat. Manakala kita bersifat buta ataupun bila mana kita bersifat buta, mana mungkin boleh melihat Allah di dalam solat, melainkan yang melihat sahaja yang nampak Allah, dan hanya Allah sahaja melihat Allah. Jangan takluk Allah adalah sama ataupun hanya Allah mendengar. Manakala kita bersifat tuli ataupun yang bersifat tuli, mana mungkin dapat mendengar bacaan surah atau bacaan Quran. Dalam solat, melainkan Allah lah yang berkata-kata pada dirinya sendiri. Makanya kita perlu tahu had sempadan masing-masing. Diulangi sekali lagi. Di dalam solat, melainkan Allah lah yang berkata-kata pada dirinya sendiri. Melainkan Allah lah yang berkata-kata pada dirinya sendiri. Itu makanya kita perlu tahu had sempadan masing-masing. Supaya kita tahu untuk ingat siapa di dalam solat, dan supaya akal fikiran kita tidak ingat kepada selain daripada Allah. Itulah tulisan di dalam tajuk oleh Tuanku Haji Syahri, manakah jajahan takluk Allah dan manakah jajahan takluk makhluk di dalam bersolat. Jadi dapatlah kita mengutip sedikit kehendak ayat atau maksud pengajaran yang ada disampaikan kepada kita, bahawa dicontohkan ataupun dikatakan bahawa sifat Allah itu adalah seperti wujud, ilmu, sama, basar, kalam dan sebagainya. Yang dikatakan wujud artinya ada. Jika Allah yang ada, jadi kalau kita pun mengaku yang kita ni pun ada, jadi seolah kita telah menduakan setiap iktikad yang kita lakukan, seperti di dalam solat, seolah-olah kita melakukan solat dan Allah pun melakukan solat.